selamat kembali. Okey, so sekarang setelah kita belajar luas perimeter, luas segitiga, luas sisi 4, luas nelayang, luas trapezium, apa lagi? Luas segi 4 selari. Okey. So sekarang kita lihat pengakhir kepada bab 10 ni, iaitu lebih kepada penyelesaian masalah yang melibatkan perimeter dan luas. Okey. So kita lihat satu contoh di sini. Okey, sebuah segi 4 tepat mempunyai perimeter 72 cm. Panjang segi 4 tepat itu ialah 19 cm. Hitung luas dalam sentimeter persegi segi 4 tepat itu. Okey, so sekarang di sini kita tak dapat bayangkan ya, segi 3, segi 4 tu macam mana. So kita lukislah sebuah segi 4. Okey, kita lukis. Buat satu garisan. Okey. Lepas tu di sini. Okey, satu. Okey, di sini. Satu. Okey. Dan kita join dia. Okey, membentuk sebuah segi 3, segi 4 tepat. Okey. Okey. Lebih kurang lah. Okay. So cikgu tak dapat join di sini, tapi lebih kurang kita dapat satu gambaran. Ini sebuah segi 4 tepat. Perimeternya, apakah perimeter? Okey, ramai yang lupa. Apa itu perimeter? Perimeter, okey, ialah hasil tambah semua sisi. Okey. Perimeter ialah hasil tambah semua sisi. Okey. Panjang segi 4 tepat itu ialah 19. So kira ni panjang dia 19. So sini pun 19. Hitung luas dalam sentimeter persegi segi 4 tepat tu. Okay, kalau diberikan perimeter 72. Dia panjang dah tahu, cuma lebar kita tak tahu. So kalau ada yang sesuatu nilai kita tidak tahu, right? Kita nyatakan pemboleh ubah, kita boleh anggap dia sebagai X. So bagi pelajar yang tidak mahir untuk mengira seperti di sini, bagaimana perimeter dikira, okey, pelajar boleh tambah X tambah 19 tambah X tambah 19 bersamaan dengan perimeter yang diberikan 72. So X tambah X ialah 2X. Dan 19 tambah 19 ialah apa? Okey, 19 tambah 19. Okey, 19 tambah 19. Hasilnya 38. So 38 bersamaan 72. So di sini 2X adalah 72 tolak 38. Okey. So dari sini kita dapat, okey, 72 tolak 38 hasilnya ialah 34. So X adalah 34 bahagi 2. So 34 bahagi 2 berapa? Okey, 34 bahagi 2 adalah 17. Okey, so 34 bahagi 2 17. So inilah nilai yang kita dapat. So bermakna lebar bagi segi 4 tepat ni adalah 17. So luas segi 4 tepat itu ialah panjang darab lebar, 19 darab 17. Okey, so gunalah kalkulator. 19 darab 17 hasilnya 323 cm persegi. Okey, so kita teruskan dengan soalan pertama di sini. Okey. Okey, soalan pertama. Sebuah padang berbentuk segi 4 tepat. Okey.
mempunyai perimeter 350 meter. Sekali lagi ya, perimeter 350 meter. Lebar padang itu ialah 65 meter. Hitung luas dalam meter persegi. Okey, so di sini apa yang kita buat adalah shape tools. Okey, di sini. Okey. Contoh. Okey, so kita lukiskan. Okey, ni. Okey. So inilah sebuah segi 4 tepat. Okey. Okey, dan okey. So diberi bahawa perimeternya 350 meter, lebar adalah 65 meter. Okey, lebarnya 65. So kira sini lebar dia. Inilah lebar dia 65. Okey. So panjang tidak diketahui. So kita boleh letak panjangnya sebagai Y. Perimeter diberi 350 meter. So kita tambahkan Y tambah Y tambah 65 tambah 65 bersamaan 350. So Y tambah Y ialah 2Y. 65 tambah 65. Okey, 65 tambah 65 hasilnya 130. So di sini kita tulislah 130 bersamaan 350. So 2Y bersamaan 350 tolak dengan 130. Okey, apakah nilai 350 tolak 130? Okey, bersamaan dengan 220. Okey, so 220 bahagi dengan 2. So lebarnya, okey, lebarnya adalah 220 bahagi 2. So lebarnya adalah 110. So nilai di sini adalah 110. So kita kena jawab luas padang tersebut. So luas segi 4 tepat, biasa luas segi 4 tepat adalah panjang darab lebar. Panjang darab dengan lebar. Okey. So di sini panjang kita dah cari, ni panjang dia 110 dan lebar telah pun diberikan iaitu 65. Okey, so sekarang kita kira apakah nilai 110 darab dengan 65. Hasilnya adalah 7150. Okey, oleh kerana ini meter persegi. Okey, itu cara kita jawab soalan ya. Yang ada dia akan beri perimeter. Kita cari satu nilai yang tak diketahui. Contohnya panjang. Ada panjang, ada lebar. Kita boleh gunakan panjang dan lebar untuk mencari luas. Okey. Okay, kita teruskan. Kita lihat apakah soalan seterusnya. Okey. Okey, nombor 2. Perimeter segi 4 tepat di bawah ialah 112 cm. Okey, kamu nampak dah ini segi 4 tepat, betul? Dah beri dah perimeter dia 112. Apakah perimeter? Hasil tambah semua sisi poligon tersebut kan? Hasil tambah semua sisi segi 4 tepat. Okey, so sekarang apa yang kita akan buat? Okey, jom ya kita lihat. So di sini, kalau di sini X tambah 5 bertentangan dengan dia untuk segi 4 tempat juga adalah X tambah 5. Kalau panjang di sini 2X,
Bertentangan dia juga adalah 2x. Ni untuk segi 4 tepat. Okey. So diberi perimeter bersamaan 112. So kita jumlahkanlah semua sisinya. X tambah 5 tambah 2x tambah x tambah 5 tambah 2x. So bersamaan dengan 112. Okey. So sekarang kita lihat, kita tambah semua x ni. Apakah nilai x dia? Okey. So kita lihat. Ini adalah x. Okey. 2x x 2x. Okey. So kita tulis sekali, kita sekalikan x dia. 1x tambah 2x tambah 1x tambah 2x. Okey. Tambah 5 tambah 5 bersamaan 112. So kita kira berapa x kita ada? 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 4. 4 tambah 2 6. So di sini ada 6x. 5 tambah 5 10. So bersamaan 112. Okey. So di sini 10 pindah ke sebelah kanan. Okey, tolak 10. So 6x bersamaan, okey, 112 tolak 10. Ada yang tak tahu ni ha. Okey, jom cikgu tunjukkan. Okey, 112 tolak 10. Okey, inilah 102. Okey, so 102. So x ni diperolehi dengan mengambil 102 bahagi 6. Okay, apakah 102 bahagi 6? 17. So nilai x di sini adalah bersamaan dengan 17. Okay, apakah soalan dia? Okay, dah cari nilainya x ni 17, betul tak? Itu yang kita kena buat sebenarnya. Sebab apa soalan kehendak? Kehendak soalan dia luas segi 4 tepat. That means kita mesti mencari nilai luas segi 4 tersebut. Okey, tetapi soalan bagi okey, lebar, tinggi, okey, lebar dan tinggi segi 4 tepat ni x. Okey, so perimeter telah diberikan. Kita gunakan maklumat perimeter untuk mencari nilai x. Lepas tu barulah kita dapatkan ukuran sisinya. Okey, untuk ukuran sisi dia, okey, kita lihat di sini. X dia 17, betul? So di sini 17 tambah 5 adalah berapa? Cuba kira. 17 tambah 5. Okey, 17 okey tambah 5. 22. So maksudnya sisi lebar di sini adalah 22. Iaitu hasil daripada 17 tambah 5. Bagaimana pula dengan sisi di sini? 2x, maksudnya 2 darab x. Iaitu 2 darab 17. Apakah nilai 2 darab 17? Right? 2 darab 17. 34. So di sini nilainya adalah 34. Okey, so panjang 34. Okey, panjang 34. Okey, lebar adalah 22. So oleh itu luas segi 4 tepat itu, okey, luas segi 4 tepat adalah bersamaan dengan panjang darab lebar. Okey. So gunakan kalkulator sekali lagi. Okey, 34. Okey, darab 22. Hasilnya 748 cm per segi. Okey, itu cara kita menjawab soalan di sini ya. Okey. Cikgu teruskan soalan yang nombor 3 di sini.
Darjah di bawah menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Okey, A, C, D, F. B dan E masing-masing adalah titik tengah AC dan DF. Titik tengah. Titik tengah. Okey, so kalau dia dah sebut titik tengah di sini, okey, kita lihat ukuran dia. Ukuran di sini 20. Kalau E titik tengah, maksudnya ini adalah 10, ini juga adalah 10. Betul? So kalau di sini 20, segi 4 tepat yang bertentangan juga ukuran dia adalah sama. So oleh kerana B titik tengah, AB adalah 10, BC adalah 10. Okey? So diberikan bahawa luas segi 4 selari BCEF ialah 240 cm persegi. Okey, ingat tak apakah luas segi 4 selari? Okey, kita cuba tulis di sini. Luas segi 4 selari. Okey, luas segi 4 selari adalah panjang darab tinggi. Okey, panjang ataupun tapak di sini. Darab dengan ketinggian dia. Okey, so luas segi 4 selari, okey, kalau kita lihat di sini diberikan 240. So sekarang kita dikendaki untuk mencari apa? Dan perimeter segitiga CDE. Okey, perimeter di sini segitiga ni CDE. Perimeternya adalah 60. Okey, so diberikan dua maklumat di sini, iaitu luas segi 4 selari dan perimeter segitiga CDE. Okey, kita lihat segi 4 selari ni BCEF. Okey, BCEF segi 4 selari, ketinggian dia, segi 4 selari ni ada ini, garisan menegak. Okay, yang juga sama dengan ini. Okey, kita katakan ketinggiannya ialah X. Okey, so di sini kita tulis luas segi 4 selari ialah panjang darab tinggi, betul? So panjang dia adalah 10. So 10 darab X bersamaan dengan 240. Okey, luas segi 4 selari. Okey, 240. Okey, inilah segi 4 selarinya. Okey. So tapak 10, tinggi dia X. Ni tinggi dia. Okey. So 10 darab X ialah 240. So X adalah 240 bahagi 10. Okey. Kalau bahagi 10 senang, ada kosong kat belakang, cancel saja. So di sini X adalah 24. Okey, maklumat seterusnya adalah perimeter segitiga CDE. Ni CDE ni. Okey, perimeter CDE. Okey, CDE yang ini. Okey, CDE. Okey. So, perimeternya adalah 60. So, di sini dah 10. Okey. X tadi berapa? X tadi dah 24. Yang kita tak tahu ialah di sini, ini kita katakan ini adalah Y. Okey, iaitu EC. Okey, that means sekarang perimeter segitiga adalah 10 tambah 24 tambah sisi EC. Okey, adalah sama dengan 60. 10 tambah 24 ialah 34. Okey, tambah sisi EC ni. So, panjang sisi EC adalah 60 tolak 34. Okey, so di sini kita kira. Okey, 60. Okey. 60 tolak 34. Okey, hasilnya 26. So isi bersamaan dengan 26. Okey. So kita dah dapat dah, inilah sisi dia 26. Okey, apa yang dia nak? Hitung perimeter, okey.
hitung perimeter dalam cm segi 4 selari dia. Okey, so sekarang kita dah tahu ni 10, 10. Okey, panjang isi kita dah tahu. Panjang isi kita dapat ialah 26. So kalau sini 26, bertentangan pun adalah 26. So oleh itu kita jawablah perimeter, okey, perimeter segi 4 selari PCEF adalah bersamaan dengan 26 tambah 10 tambah 26 tambah 10. Okey, cikgu tunjukkan satu cara bagi pelajar yang lemah. Okey, bagi pelajar yang memang dah cukup pandai tentang perimeter, okey, ada yang boleh buat 2 darab 26 tambah 10. Boleh, tak ada masalah. Okey, sebab tujuan cikgu buat video ini adalah untuk pelajar, ada di antara kalangan pelajar yang masih lemah mencari perimeter. Okay, ada pelajar yang cepat, dia akan tanya kenapa cikgu buat cara ini. Okey, tak apa, pelajar yang cepat tangkap dan guna cara ini pun boleh, tak ada masalah. Okey, so bagi pelajar yang lemah, okey, kamu boleh buat cara ini pun tak ada masalah. Okey, so di sini kita boleh tambah 26 tambah 10. Okey, kita guna sini 26. Okey, tambah 10 tambah 26 tambah 10. Okey, hasilnya 72. So perimeter segi 4 selari adalah 72 cm. Hanya cm lah, tengok soalan dia dalam cm, bukan sentimeter persegi. Kalau perimeter cm. Kalau luas macam ni, dia dalam persegi. Okey ya? Faham ya? Okey, cikgu teruskan. Okay, teruskan. Okay, kita lihat soalan seterusnya. Okey. Nombor 4. Dalam rajah di bawah, okey, dalam rajah di bawah, perimeter bagi kawasan tidak berlorik. Kawasan tidak berlorik ialah di sini, ialah 48 meter dan MP ialah 15 meter. MP 15 meter. Okey, so di sini MP nya 15 meter. Okey, MP 15. Okey, panjang LM ialah 1.5 kali panjang KL. Ini LM, okey, ini ialah KL. 1.5 kali panjang KL. Hitung luas dalam meter persegi kawasan berlorik. Okey, lihat ya. Dalam rajah di bawah, perimeter bagi kawasan tidak berlorik. Perimeter. Okey. So let's say sekarang di sini, okey, yang bertanda sama, satu tanda ni maksudnya dia adalah sama panjang. Kita tak tahu nilai dia. So kita letakkan dia sebagai X. Ini pun adalah X. Ini pun X. KL ialah X. Bagaimana dengan LM? Okey, dia dah sebutkan panjang LM 1.5 kali panjang KL. Apakah panjang KL? Panjang KL ialah X. So LM, okey, adalah 1.5 kali panjang KL. Apakah panjang KL? Panjang KL ialah X. So oleh itu LM dia panjangnya 1.5 X. Okey, dengan semua ukuran yang kita kena dapat di sini ya, X, 1.5 X dan 15, kita boleh memperoleh perimeter kawasan tidak berlorik. Okey, siapa yang akan buat? Jumlahkan berapa X yang ada? 1, 2, 3, 4. Okey, so X tambah X tambah X
tambah X tambah 1/5X dan tambah 15. So perimeter kawasan tersebut berapa? 48. Berapa X yang kita ada? 1, 2, 3, 4. 4 tambah 1/5. 4 tambah 1/5. Okey, 5/5. So di sini ialah 5/5X tambah 15 bersamaan 48. Okey, seterusnya kita hapuskan 15 di sebelah kanan. Okey, so di sebelah kiri. Okey, so kita tolak. Okey, so 48 tolak 15. Berapa ya anak-anak murid saya ni? Apakah 48 tolak 15? 48 tolak 15 bersamaan dengan 33. So di sini darab X, pindahkan ke sebelah kanan. 33 bahagi 5/5. Okey. So di sini 33 bahagi 5/5, nilainya adalah 6. Okey. So nilai X adalah 6. Okey, kita belum siap lagi. Apa lagi dia tanya? Hitung luas kawasan berlorek. Okey, so sekarang kita perlu mendapatkan nilai. Okey, kita perlu mendapatkan nilai panjang, okey, tapak dan tinggi segi 3. Okey, kalau perhatikan tapak di sini ialah sama ya. Sama. Okey. So lebih di sini PN adalah sama dengan 1/5X. Berapakah X? 1/5 X ialah 6. Apakah nilai 1/5 darab 6? So kita guna di sini, okey, 1/5 darab 6. Hasilnya adalah 9. So di sini tapak dia 9. Berapakah ketinggian dia? Kalau kita lihat, ketinggian dia adalah X tambah X. Betul tak? Yang ini tambah ini, dapat ketinggian sepenuhnya. Okey, that means X tambah X. X dia 6. So di sini 6 tambah 6. So ketinggiannya adalah 12. Tapak adalah 9. So di sini kita menjawab luas segitiga, luas kawasan berlorek. Okay, so luas kawasan berlorek adalah bersamaan dengan 1/2 darab dengan tapak darab dengan ketinggian, iaitu 12. Kita guna kalkulator. Okey, 1/2 dalam kurungan 1/2 darab 9 dan darab 12. So hasilnya adalah 54 meter persegi. Okey, 54 meter persegi. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, kita lihat soalan sini ya, soalan nombor 5. Okey, rajah di bawah, okey, menunjukkan sebuah trapezium RSUV. Okey, di manakah trapezium tersebut ya? Okey, di sini. Trapeziumnya okey ialah RSUV. So ini ialah trapezium dia. Okey. Okey, menunjukkan sebuah trapezium RSUV dan sebuah segitiga sama kaki. Okey, ini segitiga sama kaki, STU. Sama kaki maksudnya okey, dua sisi sama panjang. Dua sisi sama panjang. Okey, so kita teruskan, kita lihat. Okey,
Luas trapezium RSUV ialah 78 cm persegi. Okey, kita lihat maklumat pertama dahulu ya. Luas trapezium RSUV ialah 78. Okey, tumpukan perhatian pada trapezium di sini. Dua sisi selari dan bertentangan sudah diberikan. Apa yang kita tak ada? Okey, kita tak ada ketinggiannya. Okey, H tak ada. Tapi luasnya sudah diberikan 78. So kita carilah ketinggian dia. So 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi yang selari 9 tambah 17 darab dengan ketinggian tu kita letak H lah. Okey. So luasnya 78. So 9 tambah 17. Ada yang tak tahu? Okey, ada yang tak tahu, guna kalkulator cikgu tunjukkan. Okey, 9 tambah 17. Okey, 26. So di sini 26 darab H bersamaan 78. Okey, so setengah darab 26 berapa? Okey, setengah darab 26 dalam kurungan 1/2. Okey, 1/2. Okey, darab dengan 26. So hasilnya 13. 13 darab H, 13 H. So untuk memperoleh ketinggiannya iaitu H, 78 bahagi dengan 13. Okey, 78 bahagi 13. Okey. So hasilnya H nya ketinggiannya adalah 6. So di sini ya, nilai H nya adalah 6. Okey, seterusnya kita dah maklumat yang seterusnya. Perimeternya ialah 42 cm. Maksudnya perimeter trapezium adalah 42. So sekarang perhatikan, yang ketinggian kita dah perolehi, 9 dan 17 sudah diberikan. Apa yang tidak diberikan ialah sisi SU. Okey. So di sini kita tambah semua sisi dan kita samakan dengan 42. Okey. So 17 tambah 6 tambah 9 tambah sisi SU adalah bersamaan dengan 42. Kita tambahkan, okey, 17 tambah 6 tambah 9 bersamaan 32. So 32 tambah SU bersamaan 42. So nilai sisi SU tu adalah 42 tolak 32 bersamaan dengan 10. Okey, so kita dah dapat ya semua sisi trapezium kita dah dapat. Okey, sekarang kita tumpukan kepada segitiga. Okey, kalau sisi ini 10, sisi yang sama panjang di atas ST juga adalah 10. Okey, maklumat seterusnya. Diberi TU adalah 2 kali RV. TU, okey, TU, sisi TU adalah bersama dengan 2 kali RV. Manakah sisi RV? RV ni dapat 6, betul tak? So maksudnya TU ni adalah 2 darab dengan 6, iaitu 12. Hitung perimeter dalam sentimeter seluruh rajah. Okey, seluruh rajah. Okey, untuk perimeter, okey, sebenarnya kalau untuk perimeter, okey, dia punya apa yang cikgu kata dalam sisi dalaman dia. Okey, sisi yang dalam dia tidak diambil kira, yang ini. Okey, di sini. Okey, so sisi dalam ni kita tak kira. Okey, yang kita kira ialah sisi yang berada di luar, iaitu 12, 10, 9, 6
dan 17. Itulah sisi yang akan dikira dalam perimeter seluruh rajah. Okey, hanya sisi yang berada di luar sahaja. Okey, sebab bila dua poligon tu digabungkan, poligon maksud cikgu, trapezium dengan segitiga digabungkan, ada satu sisi yang berada di dalam, di mana digabung. Sisi itu tidak akan diambil kira dalam pengiraan perimeter. So yang cikgu tanda dengan pen merah tu, itulah akan dikira dalam perimeter seluruh rajah. Okey, so di sini kita tulislah. Okey, tak ada ruangan tapi cikgu cuba. Okey, perimeter seluruh rajah. Okey, perimeter seluruh rajah adalah bersamaan dengan 6 tambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 17. So kesemua ni tak payah susah payah kita kira, keluarkan kalkulator. Okey, kita jumlahkan 6 tambah 9. Okey, tambah 10 tambah 12 tambah 17. Okey, so hasilnya adalah 54. So bersamaan dengan 54 cm. Soalan kata sentimeter, perimeter sentimeter. Okey, so itu sahaja untuk tutorial kali ini, iaitu penyelesaian masalah yang melibatkan perimeter dan luas, iaitu bab 10. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Okey, kalau adik-adik atau anak-anak okey suka tutorial cikgu, okey jangan lupa share kepada rakan-rakan yang lain, okey, ataupun komen pada video tersebut. Dan paling penting sekali, okey, mohon subscribe channel cikgu. Okey, subscribe. Okey, subscribe supaya subscribe dan butang loceng. Kenapa butang loceng? Supaya apabila cikgu upload video-video yang baru dan menarik, okey, adik-adik, anak-anak, okey, akan dapat notifikasi. Okey, so itu saja daripada cikgu Sharon. Okey, bye-bye. Jaga diri baik-baik ya. Okey, bye-bye.